Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa'ala dengan perkenan dan limpah kurnia daripada Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan lagi perbahasan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf. Dalam kuliah kita yang lalu kita sudah bicarakan sampai ayat 3, yang mana pada ayat 3 itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, nahnu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya kami ceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kita berhenti di situ dulu, tuan-tuan. Baik, sebagai satu penyegaran semula, ayat yang simple yang kita baca itu, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, kisah Yusuf alaihi salam itu hanya diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Azza wa Jalla yang bagi tahu. Allah yang mewahyukan. Tuan-tuan kalau ada yang bawa mushaf sendiri ke apa-apa, tuan-tuan boleh gariskan pada perkataan yang sangat penting di situ untuk kita faham suatu disiplin tentang perbahasan ilmu ghaib yang pernah kita ceritakan awal dulu dengan perkataan bima auhayna ilaika, dengan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu. Itu adalah disiplin yang sangat penting bagi orang beriman. Nak beza antara orang yang siuman dengan tak siuman, nak beza antara orang yang cerdik dengan tak cerdik, nak beza antara manusia yang bebas ataupun terselamat daripada tipu daya syaitan dengan orang yang dibelit oleh syaitan. Ialah apabila seseorang itu meyakini bahawasanya semua urusan ghaib mesti datang daripada sumbernya yang sah. Semua yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul terutamanya mesti datang dengan Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tak usah sembanglah kata, Tok Syekh saya mimpi hari itu masa kami buat majlis, tiba-tiba Nabi Mai muncul. Ya, macam yang dipersebarkan hari itu kan, benda tu berapa bulan lepas punya kot. Tengah-tengah buat majlis berqasidah tu, tiba-tiba bangkit kawan tu. Pasal apa bangkit? Dia kata pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Yang lain pakat bangkit belaka. Pasal dia cerita tu tak tahulah kot sebahagian, kalau tak semua pun barangkali ada sebahagian yang percaya dengan perkataan itu. Dan itu kalau bukan sejenis pembohongan, dia merupakan sejenis kedajalan. Apa beza dia tu? Kalau bohong, maknanya kawan tu tak nampak apa pun, saja dia bangkit saja dia reka cerita.
Tuan-tuan tengok ada yang tak tahu kot. Dalam siapa balik tengok YouTube, ada satu majlis di Indonesia, di manakah? Tengah dua majlis berkasidah tu, tiba-tiba kawan hak pakai sorban tebal, peh tajam, hijau tu bangkit. Dalam klip tu minit yang keempat kan, minit ke-6, lebih kurang macam tu, dia bangkit. Pakat lain pakat bangkit belakang. Ingat kat saja-saja seronok bangkit. Rupanya habis daripada tu dia explain, dia kata dia nampak roh Nabi datang dari belah timur, dia kata kan. Yang saya katakan itu suatu pembohongan. Kalau kita nak kata ia bohong, ialah maksudnya dia tak nampak apa, tapi saja dia reka cerita. Itu namanya pembohongan, dan itu satu bentuk dajjal. Kerana tuan-tuan, dajjal ni Nabi kata bukan seorang, bukan hak yang paling besar nu hak akhir zaman. Tetapi Nabi juga sebut dajjalun min dajajilah. Dajjal daripada beberapa dajjal. Pasal tu ulama hadis, kalau siapa yang rajin baca mentelaah ilmu hadis dalam ilmu periwayatan hadis, orang-orang yang meriwayatkan cerita palsu tentang agama, ulama hadis namakan dia sebagai dajjal. Bukan hak paling besar mata satu tu, tapi ini dajjal-dajjal kecil sebelum mai hak besar sekali. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua ialah dia sungguh nampak ada lembaga mai keluar daripada belah timur. Tapi yang tu Nabi ke? Bukan. Yang tu bukan Nabi SAW. Barangkali yang datang itu ialah iblis alaihi la'nah. Datang berupa macam satu makhluk, kawan ni duk rasa itu adalah Nabi. Sebenarnya dia tu ditipu oleh iblis, dan dia menyampaikan apa yang dia nampak. Barangkali itu pilihan yang kedua, tuan-tuan boleh ambil. Dan bagi orang awam yang duduk dalam majlis sebegitu, ataupun yang melihat petikan klip video tu, ataupun tuan-tuan pilih mana-mana lepas ni, Kota Baru berselawat, Kuala Terengganu berselawat, Georgetown berselawat ke apakah, kalau orang kata Nabi muncul, dia salah satu daripada dua tadi je, bohong ataupun dia ditipu oleh iblis. Di situ pentingnya kita faham yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul itu mesti datang dengan wahyu. Macam mana besar untuk guru tu, kalau dia boleh kata Nabi muncul depan mata, tak boleh percaya. Pasal wahyu Quran menyatakan Nabi sudah pun wafat, Nabi duduk dalam alamnya. Itu yang kita selalu sebut. Kita sebut dah hari itu, tuan-tuan. Kalau Nabi itu boleh muncul di alam dunia kita, Nabi bukan muncul masa majlis selawat itu saja. Nabi lebih sangat patut untuk muncul ketika para sahabat bertelingkah dulu ni, nak tentu siapa betul siapa salah. Patut masa tu lah. Al-Imam Al-Ghazali pun tak payah nak duduk berkhalwat, menyembunyi diri, duduk di Masjid Damsyik tu berhari-hari duduk nak tulis kitab. Kalau Nabi boleh muncul, dia minta Nabi muncul, habaq ada apa nak tulis, senang cerita. Al-Imam Al-Bukhari tak payah keluar daripada Bukhara sana, lepas sampai ke belah Afrika, Mesir pi apa semua, nak cari hadis. Kalau kata Nabi boleh muncul, awak lekeh sangat depa, Nabi tak boleh muncul kat depa, Nabi boleh muncul kat tu imam kampung kita. Itu benda yang sangat penting, yang kita nak kena pegang. Itu keyword dia. Nak beza tentang cerita benda. Pasal apa kita kata benda tu benda gaib? Nabi dah wafat, yang dia nampak tu satu lembaga. Itu bukan Nabi. Kalau dia muncul tu, itu adalah iblis. Yang siapa pun boleh sangka. Kalau orang kata tak, barangkali yang jumpa tu Nabi, barangkali yang siapa nak bagi jaminan hak tu betul? Itu satu perkara yang tidak betul sebenarnya, tuan-tuan. Karena itu kalau bila kita baca dalam surah Yusuf ini,
Allah Ta'ala sebut bima auhayna ilaika, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu. Nabi terima wahyu, yang Nabi cerita adalah wahyu. Dan apa yang kita nak cerita tentang para Nabi dan Rasul juga mestilah yang wahyu, bukan yang boleh kita reka sendiri, bukan yang boleh kita sangka-sangka tentang para Nabi dan Rasul. Baik, jadi kerana itu tuan-tuan, sepintas isyarat daripada ayat ini ialah tentang pembohongan golongan-golongan yang mendakwa pelik-pelik dan macam-macam. Sangat malang umat ini dikala kita perlu bergerak ke depan dengan lebih maju, kita unduk belakang balik dengan cerita-cerita yang mengarut, yang tidak berasaskan kepada Quran, kepada sunnah Nabi, hanya kepada pengalaman-pengalaman peribadi yang kita pun tak boleh bagi jaminan dia betul ke dia salah. Dalam keadaan umum sudah mengetahui kesesatan akidah golongan Naqsyabandi Haqqani tu, hak yang Tok Guru Besar dia meninggal baru ni, masih ada yang rasa simpati, masih ada yang rasa kot dia apa betul kot. Tak, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan rajin, sebenarnya macam mana sampai jadi lagu tu? Benda ni dialami oleh bukan kata orang Islam, penganut agama lain juga. Dalam mereka beribadat, dalam bentuk agama mereka tu, kalau kita nak kategorikan umat mereka pun macamlah kita juga, yang beramal dengan tak tahu apa bala, tak tahu apa punca, ikut saja. Yang berpegang teguh dengan ajaran, dan ajaran itu sebenarnya bukan ajaran agama betul pun, itulah ajaran untuk nek moyang sahaja. Banyak jenis tu. Sampailah kepada golongan yang akhir sekali dia akan rasa Tuhan menjelma untuk berdepan dengan dia, dan dia dan Tuhan itu akan menjadi satu. Manusia kalau dia tak ikat betul-betul diri dia dengan wahyu Allah Ta'ala, bila dia cuba untuk melalui pengalaman rohani ni, zikir ke, zikir tu kira dulu style zikir lah, memang qasidah kot, style baru dia buat. Bila kita tak ikat diri kita dengan wahyu Allah Ta'ala, jalan penghujung sekali ialah manusia akan menyatakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Tuan-tuan tanya kawan tuan-tuan kalau dia agama Hindu, level bawah tu dia tak sampai, yang atas sekali dia akan pergi ke situ. Tuan-tuan tanya geng-geng hak yang zikir kuat siang malam tu, zikir hak betul tak apa, yang buat percara sendiri tu, dia akan ujung tu dia sama. Last sekali Tuhan dan makhluk adalah satu. Percayalah, itulah dia punya resmi. Dan kalau dia membentuk kelompok, biasanya sebagaimana yang disebut oleh para pengkaji, Dr. Amin Al-Qudah rahimahullah, dia ada sebut, biasanya kalau kelompok-kelompok ni bila dia buat grup dia sendiri, antara benda yang dia akan dakwa diri dia ialah sebagai Imam Mahdi, wakil Tuhan. Last sekali dia pun lebih kurang jadi Tuhan, kalaupun dia tak mengaku secara direct. Ada beberapa kumpulan yang kemudiannya mengaku dialah Tuhan, macam Qadiani, macam apa nama, banyak ajaran yang lain. Tapi yang lain tu lorong dia jalan sama aja, sampai tak sampai dekat session tu. Jadi kerana itu bila kita baca surah dalam Al-Quran, bila kita baca Quran, ikat diri kita dengan hanya wahyu Allah Ta'ala, insya-Allah kita tak akan tersasar. Kalau kita gelincak pun sikit-sikit tempat-tempat yang mungkin ada tergelinciran, tapi dia tak akan pergi jauh. Percayalah tuan-tuan tu. Baik. Dalam ayat 4 Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
Ini baru cerita ni. Ketika mana Yusuf berkata kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 butir bintang, bulan dan matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Baik, apa yang boleh kita faham daripada ayat ini? Yang pertama sekali, seni bahasa Al-Quran ini tuan-tuan diturunkan dalam bahasa Arab. Kita cerita ayat yang pertama dan yang kedua hari itu ni. Dalam bahasa Arab, bila panggil ayah ni, dia ada perkataan abun, ayah. Tapi bila panggilan kepada ayah dengan panggilan yang lebih lembut, tengok Quran gunakan perkataan ya abati, wahai ayahku. Bahasa kita mungkin guna istilah yang lain, tapi nak ceritanya ialah dalam penggunaan Arab yang ditunjukkan oleh ayat ini, ialah seorang anak memanggil ayahnya dengan panggilan yang bukan sekadar panggilan biasa, tapi panggilan yang lebih lunak dan lebih baik. Itu tanda beradabnya seorang anak dengan ayah. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, boleh saja untuk Allah gunakan ayat yang lain, tetapi apa pengajaran sikit yang kita, sepintah yang kita boleh dapat di sini ialah Nabi Yusuf memanggil ayahnya dengan panggilan yang sopan, yang lembut, yang baik. Sebagaimana kalau kita baca surah Luqman, Allah ceritakan Luqman panggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak anakku. Sebagaimana dalam suasana genting, Nabi Nuh alaihi salam, dia panggil anaknya. Waktu tu Nabi Nuh duduk dalam bahtera kan, banjir besar, bah besar ketika tu dalam dunia ni. Anak dia sedang berenang-renang. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, naik bersama kami. Yang nak difokuskan ialah pada panggilan. Kalau kita kata tak apalah Nabi Yusuf panggil ayah dia dengan panggilan yang lembut, dia Nabi. Ya, itulah tujuan Allah Ta'ala ceritakan kepada kita untuk jadi contoh. Maksudnya apa? Dalam sebuah institusi keluarga, biar anak panggil mak dan ayah dengan panggilan yang paling terhormat. Itu yang perlu diajar. Dan untuk dapat yang itu, dia mesti dimulakan dengan mak dan ayah. Panggil anak dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Itu yang Quran tunjukkan kepada kita. Kalau Quran tak tunjuk, tak kata, tapi Quran tunjukkan kepada kita, itu cara dah. Walaupun kita kata bukanlah jadi suatu kewajipan untuk panggil, mesti nak kena panggil ayah, mesti nak kena panggil dengan istilah tertentu. Pasal ia juga bergantung kepada culture, kepada adat setempat, ya. Tetapi bagaimana adat satu-satu tempat, satu-satu bangsa, satu-satu kaum, atau kata-kata satu suasana, orang belah Pening mungkin panggil macam lain, orang belah Seberang mungkin panggil macam lain. Setengah-setengah etnik bangsa dia akan panggil mak dan ayah dengan panggilan tertentu. Tak kisahlah apa pun pilihan perkataannya, tetapi jadikan adab yang Quran tunjukkan kepada kita ialah bagi panggilan yang paling baik, yang paling lembut. Bagi panggilan yang paling terhormat, anak mesti diajar untuk dia panggil ayah dia dalam apa juga keadaan dengan panggilan yang paling baik. Dan untuk dapat anak tu begitu, Quran juga ceritakan kepada kita bagaimana mak dan ayah. Ayah terutama dalam cerita Quran ni ayah. Samalah kalau ayah begitu, mak tentu lebih lagi, pasal mak yang lebih banyak dengan anak. Panggil anak-anak dengan panggilan kasih sayang. Nak cerita tuan-tuan, Luqman dia cerita nasihat ke anak dia. Tuan-tuan selalu dengar cerita tentang Luqmanul Hakim kan. Dia panggil anak dia. Itu dalam bentuk cerita nasihat biasa. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah, sekian-sekian. Tuan-tuan baca surah Luqman. Itu dalam suasana biasa. Dalam suasana tegang pun Quran cerita juga. Nabi Nuh panggil anak dia. Dia tahu dah anak tu tak ikut dia. Nabi Nuh yang berjuang ratus tahun tu, anak dia sendiri tak ikut dakwah dia. Dalam suasana genting, dia nak selamatkan anak dia. Dia masih panggil dengan panggilan yang paling elok untuk anaknya. Ya bunayya. Jadi itu sebenarnya
antara yang diajar oleh Quran kepada kita, bagaimana kita perlu memanggil dengan kasih sayang. Panggil anak kena panggil ayah bila pun dengan panggilan kasih sayang. Demikian mak dan ayah kena panggil anak-anak tu dengan panggilan kasih sayang. Itu cerita antara benda selain daripada tajuk-tajuk lain yang kita akan jumpa daripada kisah Nabi Yusuf ini. Itu antara benda penting yang nak kena faham. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang Nabi Yusuf cerita kepada ayahandanya? Nabi Yusuf mengadukan tentang mimpi yang dia lihat. Tuan-tuan, nak dapat dialog anak pergi cerita ke ayah apa mimpi yang dia dapat tu macam mana tu? Ada tak kita dalam kita duduk saja-saja sagi ayah anak kita mai, ya ayah malam tadi mimpi ya. Ada tak anak kita boleh memulakan conversation, memulakan perbualan, cerita kepada kita apa yang dia rasa, apa yang dia tahu. Itu nak sampai kepada tahap itu. Perhubungan yang bagaimana yang boleh menghasilkan kepercayaan anak kepada ayahnya. Itu yang kita kena fikirkan, tuan-tuan. Kerana Quran tak akan cerita benda ni sia-sia. Quran tak akan cerita benda ni hanya sekadar nak beritahu di hujung cerita nanti akan berlaku sekian-sekian. Tak, tetapi bentuk penceritaan itu adalah ibrah, adalah pengajaran untuk kita. Macam mana nak develop hubungan antara ayah dengan anak sehingga anak boleh berkongsi. Dalam kes ini Nabi Yusuf kongsikan dengan ayahnya mimpi yang dia dapat. Anak kita cerita kita apa dia mimpi. Dia mimpi jumpa hantu. Mimpi hantu ada kot dia mengadu kan. Ayah malam tadi mimpi hantu. Banyak tu lah. Jadi itu yang kita nak kena faham bagaimana Nabi Yusuf, Nabi Yaqub alaihi salam, dia melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dia bina keyakinan sebagai seorang ayah yang melindungi anak-anaknya, membina keyakinan anak-anak inilah ayah yang boleh dikongsikan perasaan, yang boleh dikongsikan pengalaman, yang boleh dikongsikan pengetahuan, yang boleh dikongsikan sampai kepada subjek mimpi. Tapi kalau gagal untuk dibina hubungan yang sebegini, apa yang kita dapati? Anak-anak ni akan mengadu kepada siapa? Dulu kita kata dia mengadu kepada kawan-kawan kan? Dan ni dia tak payah mengadu kepada kawan-kawan dah. Satu dunia dia mengadu. Dia mengadu dalam Facebook, kan? Lapak mencerita kat Facebook. Tak habaq ke mak? Padahal makan ikan duduk dekat dapur. Roti duduk dalam tiap Jadi bagaimana untuk sebelum dia jadi lebih teruk masyarakat kita, tuan-tuan? Tak 10, 20, ingat 20 tahun dulu orang tak cerita. Orang cuma cerita remaja akan ceritakan masalah kepada kawan-kawan lebih banyak daripada ceritakan masalah dia kepada mak dan ayah. Tu 20 tahun dulu punya cerita. Zaman sekarang ni satu dunia dia mau habaq. Semua cerita kat alam Facebook belakang. Tak Facebook pergi Twitter. Kalau dia nak marah ke, nak maki hamun ke, tang tulah juga dia nak buat. Maka tinggallah mak dan ayah tu sebagai hanya tunggui duduk dalam rumah, tak ada apa fungsi apa. Yang dah lah tak boleh menyelami perasaan anak-anak, anak-anak juga tak boleh nak menumpang kasih sayang. Kasih sayang dapat dah yang lebih daripada tu. Tapi tidak dalam dialog Yaqub dan Yusuf ini. Dalam babak ini Allah ceritakan bagaimana Yusuf memberikan kepercayaannya kepada Yaqub untuk terangkan kepada dia. Baik, apa yang Nabi Yusuf nampak? Inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat. Lihat kat mana? Nampak dalam mimpi. Apa yang dia nampak? Ahada asyara, ada 11. 11 apa? Kaukab. Perkataan kaukab ini, tuan-tuan, kalau terjemahan moden dia gunakan untuk planet. Kalau terjemahan tak tahu tuan-tuan kalau pakai yang ni ditulis bintang.
Tapi bintang juga digunakan perkataan najam, nujum, itu kata ahli nujum kan. Ahli nujum tu ahli kaji bintang, yang buat kajian tentang bintang yang muncul bacaan telik nasib dan sebagainya berdasarkan kepada bintang. Itu antara warisan kuno umat manusia. Jadi kalau kita nak terjemah dia jadi bintang, barangkali dia bintang, tapi mungkin juga dia membawa maksud planet. Baik. Jadi bila cerita planet, kalau kita kata planet kita ada berapa? Siapa tahu? Berapa? 9. Tak hafal. Baru 7 kot jumpa last kali planet Pluto dulu punya belajar. Dan sebenarnya tuan-tuan, pengetahuan sains angkasa ni masih belum final lagi, masih belum muktamad lagi. Para pengkaji masih lihat lagi di angkasa raya tu, dalam sistem galaksi Milky Way kan, Bima Sakti dengan sistem suria matahari ni, para saintis masih mencari, barangkali ada lagi penemuan-penemuan baru. Dan beberapa tahun lepas memang dikatakan ada jenis planet-planet kecil yang lain. Jadi wallahu taala alam, sama ada. Ini bukan benda pasti, tetapi kita katakan kebarangkalian yang ada. Barangkali isyarat daripada Al-Quran memang ada 11 planet yang belum dijumpai pun. Yang dijumpai mungkin sebahagian besar, ada beberapa lagi yang belum dijumpai planet. Barangkali itu yang dimaksudkan dengan secara zahir perkataan itu, ataupun dia sekadar menggambarkan suatu keadaan cerita semasa Nabi Yusuf alaihissalam. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan 11 itu, ini yang disebut oleh ulama tafsir, ialah 11 orang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Daripada beberapa orang ibu. Nabi Yaqub dia menikah beberapa orang wanita, dan daripada itu dia dapat 12 orang anak. 11 tambah 1 dengan Nabi Yusuf alaihissalam, semua sekali 12. Jadi barangkali yang dimaksudkan dengan ayat aku melihat 11 planet ini hanya sekadar merujuk kepada adik-beradik dia saja. Barangkali yang tu saja, sebagaimana yang ditafsirkan sejak dulu. Barangkali juga ia ada satu isyarat yang lain, bahawasanya planet itu memang ada 11 tapi belum dijumpai dalam konteks galaksi sistem suria matahari kita. Barangkali, wallahu a'lam. Baik, yang tu 11. Dan dilihat juga asy-syamsa wal qamar, melihat matahari dan bulan. Yang ni apa pula? Yang dimaksudkan dengan matahari itu ialah ayahnya sendiri, Nabi Yaqub, dan yang dilihat dengan bulan itu ialah ibunya. Dia nampak bulan. Jadi yang dia nampak ni apa? Dia kata aku nampak 11 orang adik-beradik dan mak dan ayah, ra'aituhum li sajidin. Dia tak nampaklah adik-beradik dia, dia tak nampaklah mak dan ayah dia. Yang dia nampak sebelah planet, buat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka tunduk sujud kepadaku. Macam mana nak gambarkan tu tuan-tuan, matahari sujud kat kita? Matahari sujud. Kalau kita bayangkan kita berada di tempat Nabi Yusuf, mimpi matahari dan bulan main sujud. Oh, macam mana gaya tu? Dari sudut alam realitinya tentu tak logik benda tu, dan takkan boleh jadi matahari nak main tunduk sujud macam mana. Tapi yang diceritakan ni apa? Mimpi. Mimpi dibuat lagu mana pun dia mimpi. Macam-macam benda hak tak boleh dibuat di alam nyata, alam mimpi dia boleh jadi benda tu. Pasal tu alam mimpi tak boleh jadi hukum, tetapi mimpi ini ada kategori dia. Mimpi ada kategori dia. Pasal tu di kalangan ulama ada yang terkenal, ada yang menisbahkan kepada Ibn Sirin rahimahullah, yang dikatakan wallahu alam sebagai pakar dalam mentakbir mimpi. Jadi dalam kes Nabi Yusuf alaihi salam ini, mimpi dia duduk dalam kategori mana? Nak tahu mimpi dia duduk dalam kategori mana ni tuan-tuan?
Yang tu kita kena lihat reaksi daripada Nabi Yaqub alaihi salam, baru kita tahu. Kalau anak kita mimpi, cerita kat kita kata apa? Mimpi jumpa hantu, mimpi begitu. Tidur tak ambil wuduk, tidur tak basuh kaki kan, kita kata. Bangkit balik main pukul 7 tadi, pergi sembahyang tak mandi pun apa semua. Dan tu jadi begitu. Pasal mimpi tu ada kategorinya. Baik. Kategori yang pertama tu dipanggil ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang saleh, mimpi yang baik. Dan ini adalah mimpi yang dilalui beberapa kali oleh para nabi dan banyak cerita. Salah satunya cerita Nabi Yusuf ini. Yang keduanya ialah apa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana antaranya Nabi pernah bermimpi masuk kota Makkah. Kan? Nabi mimpi, masa tu Nabi di Madinah, hijrah dari Madinah, terputus hubungan dengan Makkah. Kemudian Nabi mimpi masuk kota Makkah, balik semula ke kota Makkah. Yang menyebabkan Nabi rasa inilah petunjuk yang Allah bagi, yang tahun tu boleh masuk dah Makkah. Itu yang Nabi siapkan jemaahnya, kita nak pergi umrah tahun ni. Dengan tanggapan Nabi yang kali ni pergi line clear, tak ada masalah apa, boleh terus buat umrah. Rupanya bukan tahun tu yang dia maksudkan. Allah Ta'ala tangguhkan, tahun tu tak boleh pergi umrah, tahun tu tersekat. Dan pada tahun itu juga, dalam peristiwa itulah berlangsungnya Sulhul Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Tahun berikutnya baru Nabi pergi. Maknanya mimpi tu, Nabi mimpi tahun ni, benda tu berlaku tahun depan. Itu dipanggil ru'ya salihah, mimpi yang baik. Dan mimpi yang baik juga sebelum Nabi mendapat wahyu, ketika Nabi duduk di Gua Hira tu seorang diri, Nabi mendapat mimpi-mimpi yang baik selama beberapa bulan sebelum itu. Pasal tu dipanggil 36, apa dipanggil 1/36 daripada kenabian. Sebelum Nabi dapat wahyu, Nabi dapat mimpi yang baik dulu. Itu kategori pertama. Berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan dia berlaku juga dalam kisah Nabi Yusuf ni. Ada sekali lagi kita jumpa tajuk mimpi ni, kawan Nabi Yusuf masa dalam penjara. Itu juga. Baik, mimpi yang kedua dipanggil ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar tapi belum tentu dia baik. Dia kalau dia baik itu mimpi ru'ya salihah. Tapi ada mimpi yang benar tapi dia tak baik. Macam yang berlaku, kita akan jumpa dalam ayat yang ketika Nabi Yusuf dalam penjara nanti, kawan dia mimpi dan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf yang dia akan kena penggai kepala. Mimpi itu betul, tafsirannya betul. Mungkin juga kita akan dapat mimpi yang macam itu. Dan yang ketiganya ialah mimpi sebagai gangguan daripada syaitan. Memang gangguan. Dan mimpi jenis yang macam ini adalah antara tanda orang itu diganggu oleh syaitan. Sama ada mungkin dia cuba disihir, ataupun memang ada gangguan daripada makhluk halus jin ni, terutamanya dalam bentuk yang dia mungkin dia terserempak di mana-mana ke, jin tu minat kat dia ke, memang ikut balik ke sebagainya. Itu mungkin benda berlaku. Tapi biasanya antara simptom orang yang disihir ialah dia akan bermimpi benda yang buruk yang sama tu berulang-ulang kali. Nampak? Itu dipanggil mimpi yang ada gangguan syaitan. Jenis itu memang ada. Itu berdasarkan pengalaman yang banyak, pengamal-pengamal perubatan secara Quran dan sebagainya, kita akan jumpa yang tu. Dia dituju, dia ada gangguan tuju. Dan yang berikutnya dipanggil sebagai mimpi mainan tidur. Dia sampai ke tahap dia lena yang nyenyak, dia akan bermimpi. Saya dah bersembang dengan satu orang doktor tu, dia sebut tentang, kalau ada sini pakar perubatan, dia level tidur manusia ni bila dia lena, dia akan sampai satu stage itu, kalau dia betul-betul nyenyak, dia akan mimpi. Dia akan mimpi.
Itu kata, walaupun kajian ni belum muktamad, tapi bagi orang yang dia lena, dia tidur tapi dia tak pernah mimpi, maknanya dia tak sampai lagi tidur yang nyenyak. Baru nak mimpi dia terjaga. Baru nak mimpi dia terjaga. Yang dia terjaga tu dia tak sedar dia terjaga. Itu orang yang ada gangguan dalam sistem badannya. Oksigen tak cukup. Siapa-siapa yang rasa dah banyak tahun tidur malam tak mimpi pun, siang tidur lena mimpi, maknanya dia ada gangguan kesihatan. Percaya doktor, itu antara simptom, antara tanda. Baik. Jadi itu kategori mimpi. Dan mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam ini, dalam kes ini adalah mimpi yang pertama, mimpi yang baik. Cumanya Nabi Yaqub alaihi salam pandang pergi ke depan, mimpi ini akan membuat kesan yang bagaimana. Pasal itu kita tengok dalam ayat yang berikutnya, apa kata Nabi Yaqub sebagaimana yang Allah ceritakan di sini. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Berkata ayahnya, yang Nabi Yaqub kata, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus, jangan ceritakan ru'yaka, mimpimu itu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakan kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Di situ tuan-tuan, Allah Ta'ala sekali lagi tunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Yaqub panggil anak dengan panggilan yang sayang, panggilan yang paling lembut, yang paling baik. Ya bunayya, wahai anakku, nak beritahu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan cerita mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. Yang ni apa tuan-tuan? Ini dipanggil firasat. Firasat tak firasat pasal Nabi Yaqub pun Nabi kan? Nabi dengan pandangan dia yang jernih, Allah Ta'ala bukakan kepada dia ilmu yang tidak diperolehi oleh orang yang bukan Nabi. Itu kelebihan Nabi, Rasul. Dan juga selain daripada Rasul itu memang ada di kalangan orang-orang saleh. Dan orang saleh itu bukan mesti dia ustaz, orang biasa pun tak apa, tapi dia orang saleh, amalnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mungkin taklah berapa banyak, tapi dia ikhlas dan dia tak ada lubang banyak pergi kata ke orang pergi begitu dan begini. Dia tulus dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang yang begini, dia ada satu firasat. Allah Ta'ala bukakan kepada dia pintu ilham, ilmu pengetahuan yang dia rasa dan perasaan tu betul. Dalam kes ini Nabi Yaqub sendiri, yang tu tak boleh nak kata dia Nabi, memang begitu. Tetapi selain daripada itu memang ada. Kerana itu dari riwayat Nabi bersabdakan, ittaqu firasatal mu'min, jaga-jaga kamu dengan firasat orang beriman. Pasal firasat orang beriman itu dia ada kebenarannya. Antara yang disebutkan dalam sejarah yang ada kebolehan yang begini ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan first impression tu dia rasa dah orang ni begini-begini dan begini. Dia bukan ahli nujum, bukan dia menilik, tetapi firasat, rasa. Barangkali betul, barangkali juga salah, tetapi kebiasaan tu macam ada ketepatan. Dan dalam hubungan keseharian kita ni, biasanya Allah anugerahkan kepada seorang ibu untuk melilai anak-anaknya. Dia ada rasa, dia rasa anak dia kalau begini jadi begini. Benda tu kita rasa macam kebetulan, tetapi itulah antara anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Dia bukan untuk diselewengkan, bukan untuk kita boleh duduk buka kaunter, cepat nak tengok muka, nak jadi apa lepas ni. Dah bukan yang tu. Tetapi perasaan tu datang. Pasal tu kita tengok orang tua-tua kita kan, mak kita, ayah kita tu, bila dia habaq tu, pasal apa habaq benda tu jadi? Cuba jangan habaq. Padahal dia dok rasa perasaan itu. Itu dipanggil firasat. Dan kena jaga anak-anak dia, bila dia mak dia ada ayah tu, dia kena jaga. Orang tua tu kalau sebut
Kita bimbang. Kadang-kadang satu firasat, yang kedua juga tak boleh nafikan, mungkin dia tak ada firasat tu, cuma pengalaman. Kalau dulu aku dah lalu lah benda ni, kalau dia buat benda yang sama, dia jadi serupa tu lah. Itu pun mungkin juga. Dia bukanlah firasat, tapi pengalaman. Ada bentuk yang ketiga tu agak-agak saja. Tapi kok mana pun kita nak kena iktiraf adanya yang dipanggil firasat. Dan tapi benda tu tak boleh dijajah, tak boleh dijadikan sebagai aku tahu dia siapa, aku tahu dia begitu dan begini. Benda tu ada, perasaan itu sekadar ada, dan dia maknanya tak boleh tak digunakan sewenang-wenangnya. Baik, jadi dalam kes ini Nabi Yaqub alaihi salam, apa firasat dia? Firasat dia, kalaulah Nabi Yusuf cerita benda ni, nanti dia akan dimusuhi oleh, bukan sekadar dimusuhi, bahkan nanti saudara-saudaranya akan buat naya kat dia. Pasal tu dia kata jangan cerita benda ni. Mana dia nak tahu yang pasal arahan dia lah jangan cerita. Pasal apa tak boleh cerita? Nanti abang-abangmu akan buat naya kat kamu. Yang cerita nanti abang kamu akan buat tu pada hak itulah firasat. Benda tu belum berlaku, tapi dia tahu dah, dia punya kesan daripada cerita yang ni akan jadi begitu. Dan kita pun kalau kita melalui pengalaman, kadang-kadang kita tahu kalau inilah perkara yang dilakukan oleh sesekian orang, kalau dia begitu benda ni pada orang yang sekian-sekian, kita tahu dah dia punya kemungkinan akan jadi begitu. Itu juga sebahagian daripada ilmu agakkan kita. Apa tujuannya? Untuk kita lebih berhati-hati dalam tindakan. Baik, jadi dalam kes ini Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang mimpi. Ini cerita pasal mimpi. Nabi sabdakan, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah." Apabila seorang daripada kamu melihat dalam mimpinya yang sesuatu yang dia menyukainya, apabila seorang daripada kamu bermimpi yang dia sukakan mimpi itu, sesungguhnya ia adalah daripada Allah. Maka apa yang perlu dibuat? Falyahmadillah 'alaiha. Hendaklah dia memuji Allah Ta'ala atas sebab mimpi itu. Wal yuhaddits biha, dan hendaklah dia ceritakan mimpi tersebut. Ini adab dia. Nabi pesan kalau siapa-siapa dapat mimpi yang baik dan dia suka mimpi itu, Nabi kata pertama dia kena puji Allah Ta'ala, yang kedua dia kena bertahmid, dia kena sebut Alhamdulillah. Adab tu tuan-tuan, simple je benda mimpi. Kita duk mimpi boleh kata kerap buat mimpi dah sebahagian kita ni, tapi tak pernah teringat pun yang Nabi ajak. Pasal tu jangan sangka Nabi tinggal kat kita terawang-awang macam tu saja. Tak, benda yang kecil-kecil pun ada benda yang Nabi ajak kita, termasuk bila kita bermimpi. Mimpi yang baik-baik, mimpi yang kita suka dengan mimpi itu, cerita. Pertama tadi tahmid kepada Allah Ta'ala, yang kedua cerita ke orang. Cerita ni bukan dalam bentuk kita nak takabur, kita nak riak, tapi cerita berkongsi nikmat. Pasal tu kita sendiri nak kena nilai mimpi aku ni mimpi jenis baik ke tak baik, nikmat ataupun bukan. Bila dia mimpi yang baik, itu suatu nikmat daripada Allah. Pasal tu dia kena memuji Allah Ta'ala, kena mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Nampak tak dia punya ikatan itu? Mimpi, bila mimpi itu baik yang kita suka, Nabi suruh kita sebut Alhamdulillah, puji Allah. Dan bila puji Allah Ta'ala ni benda apa? Benda nikmat. Dan bila benda nikmat, Quran kata, wa fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakan dia. Termasuk dalam bab mimpi, Nabi kata fal yuhaddits biha, ceritakan mimpi itu. Ini yang Nabi buat. Kemudian Nabi kata, wa idza ra'a ghaira dzalik, dan apabila dia melihat, apabila dia mimpi yang lain daripada itu, mimma yakrahu, daripada benda yang dia tak suka, fa innama hiya minasyaitan, hanya saja ia adalah daripada syaitan. Fal yasta'idz billahi min syarriha, hendaklah dia minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatannya, daripada kejahatan mimpi tersebut. Dia kata,
wala yadhkurha li ahadin, dan jangan sebutkan ia kepada siapa pun. Fa innaha la tadurruhu, kerana sesungguhnya mimpi itu tidak memudaratkan dia. Baik, apa adab dia? Kalau mimpi itu mimpi benda tak elok, mimpi benda yang kita tak suka, Nabi kata jangan cerita. Satu. Antara contoh dia apa? Orang perempuan mimpi, bang malam tadi saya mimpi bang menikah seorang lagi. Itu mimpi tak baik tu. Bagi dia kan, pasal dia yang mimpi. Jangan ceritalah benda tu. Diam dia. Fal yasta'id billah. Melainkan kalau dia suka, dia ceritalah. Dan hendaklah dia minta perlindungan Allah Ta'ala. Dia minta, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi min syarri ma khalaq. Minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang muncul, yang ada daripada mimpi tersebut. Dan jangan cerita pada sesiapa. Jadi itu adab dalam kita bermimpi. Dan dalam kes ini, Nabi Yusuf dia mimpi yang elok. Pasal mimpi itu apa? Mimpi itu benda besar tunduk kat dia. Jadi itu mimpi yang baik. Dia cerita kepada ayahnya. Dari sudut adab tu betul dah. Dia cerita ke ayah dia. Cuma Nabi Yaqub tak bagi dia cerita pada orang lain, bukan pasal mimpi itu tak elok, tapi pasal kesan yang tak elok daripada mimpi itu berdasarkan kepada reaksi orang yang pihak ketiga yang diceritakan tadi. Dan ini benda yang kita nak kena cuba fahamkan. Cuba tuan-tuan duduk di tempat seorang ayah macam Nabi Yaqub ni. Bila seorang anak datang beritahu sesuatu benda yang baik, benda yang elok, dan dia tahu kalau benda ni terlepas kepada abang-abang dia yang lain yang memang sedia daripada awal berdengki kat kawan ni, tentu saja akan jadi tak elok kat dia. Jadi atas dasar apa? Pertama, atas dasar tak mau pecah belah keluarga. Kalau Yusuf pergi cerita benda tu kepada abang-abang dia, sedangkan abang-abang dia tu juga bukan anak Nabi, tentulah mereka juga ada ilmu, ada pengetahuan. Cuma bab kelakuan, dia bukan warisan Nabi. Perangai itu dia sendiri, dia sendiri mencipta keburukan. Itu yang ada kepada abang-abang Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dalam cerita ni di peringkat awal ni. Jadi kalau orang yang berdengki ni tuan-tuan, dia akan bertambah dengki kalau orang yang dia hasad itu dapat nikmat. Betul tak? Dan dia akan jadi seronok kalau orang yang dia tak suka tu mendapat bencana. Itu orang dengki. Dan apa takrif dengki? Nabi SAW bila sebut tentang dengki, la hasada illa fitnatain. Tak boleh berdengki melainkan pada dua benda. Yang pertama, kepada rajulun atahullahul mala fa anfaqahu fi sabilih. Lelaki ataupun orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta yang banyak, lalu dia menafkahkan pada jalan Allah. Itu kita kena berdengki. Yang keduanya, rajulun atahullahul ilma. Allah Ta'ala bagi, orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepadanya dan dia mengajarnya, menyampaikannya. Jadi para ulama hadis bila tafsirkan hadis tersebut, sebutkan dua benda ni. Bila kita berdengki dengan orang macam tu, maknanya apa? Bukan kita nak bagi musnah kawan tu, tapi kita juga kena usaha bagi ada reta untuk dinafkahkan di jalan Allah. Kita juga kena usaha bagi ada ilmu untuk disampaikan kepada orang lain. Kena usaha bagi sampai situ. Jadi daripada itu, maka dibuat satu definisi tentang dengki, ialah iri hati atau pencemburu dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain dan mengharapkan kemusnahannya. Mengharapkan kemusnahannya. Itu nama dengki. Tapi kalau orang tu ada harta, dia nafkahkan fi sabilillah, kita berdengki untuk kita bila aku nak boleh buat macam dia. Bukan bila dia tak boleh buat jadi macam aku. Jangan jadikan supaya dia tak boleh bagi biar dia tak ada harta, biar dia tak boleh bagi nafkah ataupun tak boleh menderma di jalan Allah Ta'ala. Bukan itu. Tapi kita nak kena usaha bagi dapat buat benda yang baik sama macam orang yang kita iri hati tu. Ada demikian juga dengan ilmu. Jadi dalam kes Nabi Yusuf dan abang-abangnya ni, Nabi Yaqub bimbangkan ialah saudara-saudara Nabi Yusuf ini dah lama dah dengki kat Nabi Yusuf. Pasal apa dengki kat Nabi Yusuf? Pasal Nabi Yaqub
nampak perlakuan itu, dia menzahirkan kasih sayang tu bagi abang-abang ni, nampak lebih bagi ke adik ni. Tu yang jadi timbul rasa dengki. Bila dengki, dia kira tunggu masa bila nak boleh get rid, bila kita nak boleh hapuskan Yusuf ni. Jangan bagi dia duduk menyebabkan ayah tu fokus kat dia lebih pada kita ni. Itu perasaan yang ada, yang sedia develop, yang sedia dibangunkan dengan hasutan syaitan. Jadi Nabi Yaqub tak mau bila Nabi Yusuf cerita tu nanti, benda yang sedia ada akan menjadi lebih bergejolak, akan lebih membara, akan menyebabkan lagi cepat mereka akan buat kejahatan. Maka akan pecah belahlah satu keluarga. Jadi tak bagi cerita. Baik, dan dengan itu juga tuan-tuan, dan kita nak kena faham daripada cerita Nabi Yaqub ini, itu family Nabi. Dia Nabi. Dia dakwah orang, dia ajar orang. Tapi itu bukan jaminan anak-anak itu mesti akan jadi Nabi. Pasal kenabian bukan warisan. Nak kata Nabi Yaqub lalai dalam mengajar anaknya, oh, itu bukan pilihan yang kita boleh faham. Nabi Yaqub tentu dia akan ajar anak-anak dia. Tetapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Apa yang boleh Nabi Yaqub buat, apa yang boleh seorang ayah buat, ialah usaha yang berterusan dan doa yang tidak pernah putus kepada Allah Ta'ala. Buktinya dalam akhir cerita nanti, anak-anak hak yang kita katakan perangai macam Dajjal ni, yang khianat kepada Nabi Yusuf nanti ni, di hujung cerita semua pakat jadi orang baik mereka. Kita cerita dah ending kita jadi macam mana. Tapi nak sampai balik ke arah itu tu, dia akan lalu dengan gelora hidup yang sangat banyak. Bila kalaulah give up, kalau putus asa, habis cerita. Dalam kisah Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, keluarga mereka ni, tak ada cerita putus asa. Masih dengan nasihat, masih dengan teguran, masih dengan tunjuk ajar, sampai ke hujung cerita. Baik. Jadi dalam kisah ini nak boleh faham, keluarga Nabi Yaqub dan keluarga Nabi pun begitu. Bila dia berdengki, dia akan ada permusuhan. Dan biasanya permusuhan dalaman ini dia lebih membara berbanding orang musuh luar. Kalau kita tengok pengalaman orang-orang kita, tuan-tuan, saya selalu kena orang cerita, orang tak mesej apa semua tanya, jenis bergaduh dua beradik kes apa? Kes tanah pesaka. Tanah pesaka zaman dulu tak pecah lot pula tu, bagi macam tu, hang ambil sebelah, hang ambil sebelah. Banyak mana sebelah tu tak sukat pun, dia bagi daripada pula pokok nyok tu sampai belah sini hang punya. Daripada sana belah sini hang pula punya. Dia punya batu sepadan tak ada. Bukan ada batu sepadan, kadang-kadang baru benih nyok letak tu sebagai batu sepadan. Tengah malam bangkit, korek lubang, cabut apa nama nyok tu, buat bos sebelah, nak bagi luas kaki sikit je. Ada yang buat macam tu, nak bagi luas ada. Tu selalu berlaku. Tu kemudian cerita berebut rumah warisan, rumah pesaka. Hari tu masa mak tu sakit, kawan ni jaga, lepas tu kawan ni jaga, semua pakat bantu pasal mak tu ada. Bila mak tu dah tak ada, siapa pun tak mau bagi kat dia. Dia pun bebai, rumah tu dia seal semua, bagi kat dia terus. Dia kata pergaduhan dalam keluarga, dalam adik-beradik ni, tuan-tuan cari keliling, kita akan jumpa sangat banyak. Kalaulah ia boleh berlaku kepada keluarga seorang Nabi, maka dia juga boleh berlaku kepada orang lain. Itu benda yang kita kata tak mustahil. Kalau kita kata pasal apa lah, jadi pasal apa tu ialah kita kena fikirkan punca dan kita kena fikirkan penyelesaian. Benda tu memang berlaku. Baik, jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita ialah cuba tutup sedapat mungkin sebarang bentuk pintu yang boleh memecah belahkan keluarga. Tutup apa? Walaupun hanya cerita mimpi je, tapi Nabi Yaqub tahu ni cerita ni bukan walaupun kata mimpi, tapi bila mimpi tu besar. Dan Nabi Yaqub tahu
firasat seorang nabi, dia sebagai seorang ayah, dia seorang nabi, dia tahu Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar. Pasal cerita sujud tunduk ni tuan-tuan, ialah daripada orang yang lemah kepada orang yang kuat, daripada orang yang lemah kepada orang yang berkuasa. Jadi yang disujud itu ialah Nabi Yusuf dalam mimpi itu. Nabi Yusuf pada pemerhatian ataupun pada firasat Nabi Yakub akan menjadi orang yang punya pengaruh, orang yang punya kuasa, jadi jadi samdi, jadi orang besar. Dan itu nikmat, dan benda itu akan dicemburui. Jadi kerana itu dia tertutup, jangan cerita. Maka demikianlah juga kita tuan-tuan, bagi yang jadi ketua keluarga, yang bagi jadi ayah, jadi mak, elakkan daripada satu-satu tindakan yang menyebabkan anak-anak ni saling membenci antara satu sama lain. Tutup segala bentuk ruang yang boleh menyebabkan simpan dendam. Anak-anak kadang-kadang dia tak boleh nak faham apa tindakan mak dan ayah. Macam mana kita dulu tak faham mak ayah kita punya tindakan. Tak apalah, kemudiannya kita boleh faham. Tapi kita bukan semua orang boleh melalui benda yang sama. Takut dia tak faham, dia berdendam, dia akan berkira, dia akan ungkit sampai puluh tahun lepas tu. Berapa ramai orang akan ungkit. Zaman Sami dulu kecil-kecil, mak bukan tengok. Ni semua pengasuh yang tengok. Ungkit tu. Oh, kami dulu kalau masa belajar, mak tak pernah tengok, ayah yang duduk tunggu. Oh, kami dulu yang bagi mandi tu dia, apa nama pengasuh tu, bibik tu, hak ni. Cerita 40 tahun dulu, semua akan jadi ungkitan belaka. Jadi kerana tu tuan-tuan, kita membaca kisah Nabi Yusuf ini bukan kisah sia-sia. Dia adalah kisah pengajaran. Kita akan jumpa babak yang lebih besar daripada itu, tapi dalam bibit yang awal ini dia memang cerita seorang, dalam cerita konteks keluarga lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang sepatutnya kita amalkan. Wallahu Ta'ala a'lam. Kembalikan kepada tuan-tuan kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan, silakan. Ada soalan apa-apa? Ya, silakan. Siang hari kira mimpi. Ya. Mimpi di siang hari pun orang panggil mimpi jugalah. Mimpi di siang hari. Dari sudut kita kata kajian perubatan tadi, maknanya dia nyenyak lah dalam tidur dia tu. Dia nyenyak dalam tidur tu. Cuma yang paling tak best sekali, bukan mimpi tau. Dia rasa macam dia mimpi tapi dia tak mimpi. Masa bila? Yang dia rasa orang mak ayah kejut panggil pergi solat kan. Dia rasa dia bangkit dah, pergi beli ayak dah, ambil wuduk, pergi sembahyang lah. Tiba-tiba tak bangkit pun lagi. Duduk situ. Hak tu bukan mimpi, itu berkhayal. Mengigau. Orang kita panggil rayan. Mengigau. Sebenarnya kajian tentang mimpi ni satu benda yang luas. Sudut saintifik dia masih belum muktamad tau. Masih kajian tu masih berlaku. Dan bukanlah makna kajian saintifik tu tak ada kena mengena dengan agama. Dia masih boleh dikaitkan. Cuma kita tak jumpa lagi satu orang yang boleh makna dia kena explore secara saintifik kajian tentang mimpi. Minda kita dia minda sedar, minda di bawah sedar kan. Itu semua tu sebenarnya ilmu yang patut dipelajari dan dia tetap berkait dengan agama. Pasal teks Quran, teks hadis Nabi memang ada cerita bab mimpi ni. Jadi kalau ada siapa-siapa yang belajar sains medik ke apa berkaitan dengan tidur mimpi ni, dia patut belajar dan dia tak boleh anggap ini sekadar benda sia-sia. Boleh belajar, cuma elakkan daripada kita terkeliru jadi tukang karut lah kan. Orang cuma cerita bab mimpi, tolong tafsirkan mimpi. Dia jadikan itu pula sebagai tukang tilik pula. Itu jadi salah.
Pasal ada beberapa cabang ilmu ini, dia akan berada di satu sempadan yang sangat nipis. Kita silap, dia akan pergi tempat salah. Kalau kita jalan tempat yang betul, dia jadi betul. Macam ilmu firasat tadi, ilmu firasat, ilmu tafsir mimpi, itu semua benda yang kalau kita salah guna, kita salah ruang, kita buka ruang. Pasal kita jangan anggap kita ni bila hidup di dunia, kita beribadat dengan Allah Ta'ala, kita begitu je. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Ada faktor lain yang kita kena ambil kira, faktor gangguan iblis dan syaitan. Sentiasa akan ada gangguan tu. Jadi jangan sangka bila kita dah buat benda betul, kita dah zikrullah banyak dah. Hari ni dah 30,000 dah zikir kepada Allah Ta'ala, takkan nak salah lagi. Tak, dalam celah-celah duk zikir tu, iblis akan muncul. Pengalaman orang salih, ulama zaman dulu, Ibn Syekhul Islam umpamanya ceritakan tentang, dia kata, aku tahu ada orang yang bila dia berzikir, dia ibadat ni, pokok sebelah dia boleh bercakap dengan dia. Dan itu menyebabkan apa? Mungkin orang yang tu rasa, dia sudah sampai satu makam yang dia boleh faham pokok tu bercakap dengan dia, binatang tu bercakap dengan dia. Sedangkan dia sama ada pilihan, iaitu iblis masuk menjelma, syaitan masuk dalam pokok, masuk dalam tumbuhan, masuk dalam haiwan, masuk pada patung, bercakap. Benda tu sangat-sangat boleh jadi. Tujuannya untuk bagi tahu bahawasanya kita syok sendiri, kita rasa, aku dah sampai makam wali, aku dah sampai satu makam yang tinggi, boleh cakap, boleh faham, dengar. Dinding bercakap, boleh dengar. Jaga baik yang tu. Ataupun satu lagi keadaan ialah yang dipanggil sebagai, dalam saintifik, sebagai halusinasi. Dia berkhayal, ala-ala mengigau juga lah tu. Jadi jaga-jaga. Yang tu juga benda yang cabaran yang akan dilalui. Janganlah kita jadi syok sendiri. Dalam cerita tentang Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan, wallahualam, tu cerita orang terus saja. Antara yang dia lalu ialah ketika dia tengah berzikir tu, awan putih mai depan mata dia, dengar suara mengaku sebagai Tuhan, mengatakan kepada dia, engkau sudah sampai satu makam, satu martabat, terangkat daripada engkau tanggungjawab, taklif, tak payah solat, tak payah buat apa. Kalaulah jadi orang yang, kalaulah kita duduk di tempat itu yang jahil agama, tak tahu apa, maka apakah reaksi yang dapat? Tentu dia percaya, betul aku dah sampai makam yang ni, betul dah tu. Tu yang tak payah solat, tak payah puasa, tak payah buat apa, dia sampai makam tu dah, semua jadi halal. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia orang alim, dia bukan sebagai cerita dongeng yang mereka duk cerita tu. Dia orang alim mazhab Hambali. Dia tahu hak itu adalah iblis, itu adalah syaitan. Itu yang dia isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, minta berlindung dengan Allah Taala daripada gangguan yang tu, dan dia tinggalkan benda tu. Ada satu cerita di belah Kedah sana, lama dah cerita ni, tak pasti cerita kat tuan-tuan. Ada 2-3 tempat saya cerita ni, dapat cerita pun daripada kawan juga, seorang ustaz tu. Ada satu orang perempuan, ni lama ni, ingat dalam lebih 15 tahun. Perempuan ni, dia seorang yang rajin qiyamul lail. Asalnya orang biasa, sampailah kepada satu masa tu, tiba-tiba dia dapat mimpi. Cerita dia mula dengan mimpi yang baik. Kemudian dia sentiasa dapat bisikan, sekian-sekian jam dia akan macam dibisik untuk suruh bangun solat malam. Dia pun akan tersedak, dia akan ambil wuduk, dia akan solat tahajud dia buat, kemudian dia taubat lah, apa semua tu, zikir terus sekali. Benda tu berlaku tiap-tiap malam sampai beberapa bulan. Lama ni dia duk rasa macam tu. Dan lepas daripada tu, sampai pada suatu malam, dia bangkit malam, dia salat malam, tiba-tiba muncul satu lembaga putih depan dia, lembaga bercahaya. Kalau kita nak kata apa, orang dah bangkit tiap malam qiyamul lail kan, muncul pula lembaga putih, bukan lembaga hitam, bukan lembaga elektrik negara, TMB kan.
Bukan yang tu, yang muncul di lembaga putih tentulah benda bagus. Lembaga tu muncul bagi tahu kat dia, sebenarnya sekarang ini kamu sudah sampai satu makam yang sangat tinggi, martabat yang sangat tinggi, yang mana kamu telah diredai oleh Allah. Sekian banyak tu dah disebut. Tentulah orang dia rasa macam betul ya, pasal tiap-tiap malam sembahyang malam. Bukan 2-3 hari, lama, berbulan-bulan, lama. Tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Dan dalam keadaan kita pun tahu qiyamul lail cakap senang, nak bangkit buat susah. Bangkit tidak balik senang. Bangkit pergi toilet tidak balik, itu sangat senang, siapa pun boleh buat. Tapi bangkit pergi toilet, betul ambil wuduk, pergi solat pula, walaupun satu rakaat, yang tu susah. Tapi kawan ni boleh buat. Pasal tu dia ada satu keyakinan kepada dia. Bila lembaga tu cerita kat dia, dia rasa betul lah. Lalu lembaga tu kata, bagi melengkapkan proses ini supaya dia lebih sebati dengan amal dia apa semua tu, dia hendaklah tulis kalimat Allah, alif lam lam ha, tulis pada kertas kecil. Kalau tu suruh gulung-gulungkan dia dan sumbat dalam semua lubang rongga yang dia ada dalam tubuh dia. Lubang rongga apa yang ada? Ni telinga 2, betul tak? Hidung dia sumbat juga. Lagi apa? Perempuan, bila dia masukkan kertas tu dalam lubang kemaluan dia, dia pengsan. Bila dia pengsan, start daripada tu benda tu dah berduduk dalam badan dia. Rupanya syaitan itu punya lama nak masuk dalam badan dia tu. Cara nak bagi masuk dengan last kali petik yang tu, dia masuk. Yang cerita kat saya ni, kawan tu dia mana sama ada dia sendiri mengubat ke ataupun ada orang lain. Bila dalam proses mengubat tu duk tanya-tanya apa punca, last kali baru perempuan tu habaq, benda ni punca dia daripada yang tu. Tak apalah perempuan tu jadi kat dia sekadar dia masukkan kalimat lafaz nama Allah tu, bubuhlah lubang kemaluan dia, dia pengsan, jin masuk dalam badan dia. Banyak tu je. Kalau kawan tu muncul kata kat dia, kau lah Nabi baru, kau lah Imam Mahdi, kau lah apa semua, tak haru lagi naya. Barangkali hadap mengaku tu pun mungkin jadi macam tu. Pasal tu duk yang penuh yakin dia rasa dia yang betul. Habaklah dengan ayat Quran, dengan dalil hadis, dengan apa semua, dah sampai ke sudah. Barangkali dia dah sampai satu tahap yang dia rasa dia sudah sebati dengan amalan dia, dah begitu khusyuk, sebenarnya dia telah ditipu oleh syaitan. Itu dia panggil talbis iblis. Syaitan dia bukan ganggu kita dengan sekat pergi solat, jadi balok, malah nak sembahyang berjemaah, malah nak baca Quran, malah nak beramal. Itu kerja dia, itu kerja senang, memang common punya kerja dia buat. Orang dah lepas stage tu boleh pergi solat, dia akan kacau pula dari sudut was-was. Tu yang takbir 4 kali tak lepas-lepas. Orang akan masuk pula dalam bentuk riak. Weh, bagus kau seorang mayang, lama dah main duduk sahur depan ni. Orang lain tak buat. Masuk dalam begitu, masuk dalam begini, sampailah satu tahap dia akan masuk dalam bentuk-bentuk yang sangat halus begitu. Dan akhirnya itu yang kita katakan tadi. Jadi dengan mimpi tu, kajian tentang mimpi tadi ni, dia juga benda gangguan tu, dia antara lain laluan gangguan tu salah satunya juga dengan cara mimpi. Pasal tu kita bila nak tidur malam, kita kena baca doa bismikallahumma ahya wa amut. Bangkit tidur kita sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi ajak belaka kita benda tu. Kita yang tak ada nak buat, pasal lepas-lepas duduk depan komputer, lena depan komputer macam tu, apa pun tak baca. Kan? Buka baca surah Al-Baqarah, lena macam tu. Dia rujuk balik kepada cerita tadi, siang ke malam ke, mimpi tetap juga mimpi. Cuma adakah dia mimpi yang benar ataupun tidak? Ada sebahagian yang kata kalau mimpi yang siang tu tak kira. Wallahu alam. Orang kalau dia kerja shift malam tak pernah nak sempat nak jumpa lena siang, miss lah bagi dia kelebihan dia kan. Barangkali dia lena waktu siang. Jadi kita biarkan dia terbuka. Siang pun kalau dia mimpi, barangkali juga mimpi yang benar. Wallahu alam. Ya. Ada lagi? Habis dah kata? Taklah. InsyaAllah cukup sekadar tu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.